Kita bertemu lagi minggu ini dalam sebuah program reality terbaru di TV3, Fit for Action. Dan program ini dibawakan kepada anda oleh Dutch Lady yang memulakan hari anda dengan Dutch Lady Plus Protein. Mengimbas sedikit apa yang berlaku pada minggu lepas di mana 12 orang peserta telah diuji fizikal mereka dan juga lebih menarik apabila mereka telah mempamerkan bakat lakon mereka di hadapan pengarah tersohor Aziz M. Usman. That was very interesting. Okey, kejutan minggu lepas sebenarnya tiada penyingkiran langsung berlaku. Maksudnya 12 para peserta Fit for Action telah pun terselamat. Untuk minggu ini macam mana pula? Sama-sama kita saksikan nanti. Kepada anda yang baru bersama dengan kami Fit for Action. Fit for Action ini akan mengiktiraf pelakon lelaki dan pelakon wanita yang bakal mewarnai industri lakonan tanah air. Pemenang dalam Fit for Action pula bakal menerima kontrak berlakon bersama dengan Media Prima dan juga trofi. Okey, kita tak nak lengahkan masa lagi. Mari kita berkenalan semula dengan 12 para peserta Fit for Action. Dan kini kita persilakan kembali 12 orang peserta Fit for Action. Boys, girls. Okey, kami nak ucapkan tahniah kerana terus bersama dengan kami untuk episod yang kedua ini. Okey, dan dengan itu juga kita bawakan juri cabaran fizikal Fit for Action, Nana Al-Halik. Hey, Nana, go. Okey, Nana apa khabar ini? Okey. Baik. Oh, nampak Semangat hari ni. nampak betul-betul semangat Dia ni. memang fit, babe. Dia memang fit. Okey, Nana, kalau kita lihat cabaran pada minggu lepas telah berjaya dilalui oleh mereka walaupun ada kalanya mendebarkan. Mungkin Nana boleh kongsikan bersama dengan penonton apakah cabaran untuk minggu ini? Okey, cabaran pada minggu ini nombor 1 adalah weighted overhead squat di mana para peserta perlu mengangkat bebanan seberat 3 kilo dan melakukan squat sebanyak Betul ke tu? 20 kali. Dia kena tangan straight ke atas. Okey, tapi ingat ya 20 kali. Dan cabaran yang kedua, para peserta haruslah merangkak di bawah paracord crawl. Okey, sangat mudah. Tips dia, para peserta tidak boleh gelojoh. Sebab kalau gelojoh, banyak tempat yang akan sangkut. Kepala tersangkut, telinga tersangkut, bahu tersangkut dan halangan yang terakhir iaitu pole swing di mana para peserta haruslah berjalan di atas titian yang bergantung. Tips dia lagi sekali, jangan gopoh. Dan kenalah mengimbangkan diri dengan betul sebab kalau peserta terjatuh, Ya. terkepak, Oh, terduduk dah macam menari ni. di tengah-tengah, dia kena patah balik from the start dan ulang balik. Jadi akan buang Okey, masa. Nana, itu ada cabaran saya kira nampak Ya. agak mencabar dan susah kerana mereka perlu mengimbangkan diri. Apa tips daripada Nana untuk melalui pole tu? Okey, dia kena pergi tangan dulu. Dah stabil, baru kaki. Alright, dengar Kalau agak-agak Serta tersplit, ambil dan- masa dan imbangkan diri. Ya, Okey, betul. okey. Sebab kalau you gopoh, you jatuh, lepas tu you kena patah balik, There's no point. Bazir masa. no point. Alright. Bazir No point. masa. Okey, anda pun dapat masa yang terpantas. Terima kasih Nana atas explanation yang telah pun diberikan sebentar tadi. Sekarang ni, dia dah pun bersedia untuk cabaran fizikal. Dan kita ingin menjemput Nana ke garisan penamat. Semangat. Alright, Silakan go, Nana. Baik. Alright, We'll tepukan see untuk you Nana. at the finishing line. Okey, baik. Ada sesuatu yang cukup istimewa minggu ini yang saya ingin kongsikan bersama dengan para peserta dan juga para penonton. Dan sekiranya anda dengarkan tadi, mereka harus melalui cabaran paracord crawl. Dan di situ adanya bendera Dutch Lady. Dan ada hadiah istimewa disediakan untuk anda, untuk mereka yang berjaya mengumpulkan bendera Dutch Lady paling banyak. Okey, tepukan. Terima kasih untuk Dutch Lady. Alright. Dan pastikan merangkak-merangkak tu ambil sekali bendera Dutch Lady tu. Ya, itu dah ekstra masa terpantas dan dapat hadiah pada Dutch Lady. Okey, minggu lepas kita mulakan cabaran fizikal dengan the ladies. Tapi minggu ini kita nak berikan peluang kepada the boys. Are you ready? Yeah. Are you fit for action? Yeah! Go!
Semenjak kita orang dah diberi proper education tentang keselamatan, lebih penting daripada time record, kita orang punya permulaan tu kita orang perlahan sikit sebenarnya. Berjaga-jagalah setakat jogging je ke obstacle course yang pertama. Itu halangan yang pertama which kena squat sambil pegang benda. Kena buat 20 kali. Untuk yang itu saya tak rasa ada apa-apa masalah pun. Cumanya saya yang paling terakhir dalam cabaran yang first tu. Korang enjoy physical challenge ni, korang enjoy puas-puas. Untuk on-screen challenge, korang jangan terkejut. Kalau watak sampingan macam aku, boleh tapau orang macam korang. Okay, nampaknya Mark masih lagi mendahului. Mark, ingat jangan gopoh. Strategi saya memang menjadi sebab saya fokus pada memenangi perlumbaan untuk mendapatkan tempat pertama. Saya tidak fokus sangat untuk mengutip flag, Dutch Lady flag, sebab saya rasa mungkin kalau saya dapat 10 pun mungkin ada orang yang lebih banyak, mungkin 12 dan sebagainya. Jadi saya fokus kepada untuk menambatkan perlumbaan pada tempat pertama. Minggu ni nombor 3, so minggu depan tinggal nombor 2 dengan nombor 1 je. Apa lagi nak buat? Mestilah minggu depan kita juara. Dah penat lah tengok orang tepuk tangan orang lain keluar. Tak apa, lepas ni Nana mesti sebut nama saya. Habis je second obstacle tu, saya dan Dainis bangun dan start our competition. Kami punya cabaran start full all out. Aku dah cakap jangan gopoh. Apabila saya naik full swing tu, saya membuat speed, rushing, and then kaki saya tersplit, terbuka, membuatkan saya terjatuh. And terpaksa saya ulang balik. Aku geram betul lah. Wow, yeah! Itu dia The Boys. Mulakan dulu cabaran fizikal. Nampak mereka bersemangat lain macam daripada minggu lepas kan Farin? Betul, dan saya kira anda semua dah menyaksikan bagaimana peserta lelaki melakukan cabaran fizikal tersebut. Yes. Dan saya nak ingatkan sekali lagi untuk anda yang melalui Paracord Crawl untuk mengumpulkan seberapa banyak yang mungkin bendera Dutch Lady untuk memenangi hadiah istimewa episod kali ini. Okey, kini tiba masa untuk ladies pula dalam cabaran fizikal Fit for Action. Girls, let's go! Woo! Fit for action! Go! 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 Okay, untuk hari ini kita punya challenge bagi saya okeylah, better than minggu lepas. Tapi disebabkan kaki saya sakit, saya susah nak squat. Sebab sakit kaki dengan saya punya sini. Masa buat squat tu saya rasa saya orang yang terakhir dekat situ sebab saya kena kira dan saya tak fokus. Alamak, muncul kan? Orang kena rasa macam masa tentera, masa dulu saya cadet polis pun buat benda yang sama. Tapi dekat sana, kali ini kita orang ada satu extra challenge di mana kita orang memerlukan untuk ambil ataupun collect sebanyak bendera Dutch Lady itu sebanyak yang mungkin. So hari ini Zoe target memang Zoe nak menang hadiah daripada Dutch Lady. Susah nak keluarkan, susah nak masukkan. Kat situ memang take time. Rumah aku kat situ memang ada take time. Lepas tu, kat kiri kanan ada orang lain. Kat depan ada orang lain tau. Bila dah dia makin ke depan nak collect all the flags, okay, kat depan kan. Sampailah rasa macam nak collect lagi tu, dah tak ada dah. Balance. Breathing jaga. Good. Woo! Oh my God! It's coming down!
Sebenarnya daripada episod pertama, I was trying to learn from my previous mistakes di mana saya tidak cukup laju. So I tried to speed it up. But at the same time, saya kena careful juga supaya tidak jatuh. Relax Lisa, relax. Woo! Woo! Tengah pressure ni sebab ada banyak sorakan. At last, habis juga. You can do it, Amanda. Wow, itu dia 12 orang peserta telah pun berjaya menyelesaikan cabaran fizikal mereka, mendebarkan Hani. Saya lihat para peserta kami nampak lebih cergas, lebih fit dan lebih bersemangat untuk mengatasi cabaran fizikal. Okey, ingat ya, 2 peserta yang mendapat masa terpantas akan diberikan watak utama dalam on-screen challenge. Itu yang mereka kejar, Farid. Okey, saya pasti sekarang ramai dah teruja untuk mengetahui apakah keputusannya, siapakah memiliki masa yang terpantas dan siapakah yang bakal menerima hadiah istimewa dari Dutch Lady. Nana, over to you. Mencatat masa terpantas di cabaran fizikal iaitu Mark dan juga Lisa. Woo! Mark, Tanya kerana telah menebus kekalahan pada minggu lepas. Ya, saya sangat teruja bapa tu. Dan kepada Lisa, awak memang saya jangka jadi pemenang minggu ni. Tahniah lagi sekali. Tapi kita tahu pada minggu ini kita ada kelainan sedikit kerana kita ada 2 pemenang yang akan memenangi hadiah kejutan istimewa daripada Dutch Lady dan mereka telah mengumpul bendera Dutch Lady paling banyak iaitu Aidil dan juga Zoe. Tahniah Zoe, tahniah Aidil. Akan tetapi pada peserta-peserta yang lain, jangan sendu, jangan sedih, jangan nangis. Kerana cabaran sebenar anda adalah di on-screen challenge. Jadi anda semua masih lagi ada masa untuk menonjolkan bakat-bakat sebenar anda. Okay, good luck di on-screen challenge. Go! Woo! Ini skrip. Saya nak you all baca skrip ni. Lagi 10 minit jumpa saya kat kelas. Alright, cabaran fizikal dah pun berakhir. Congrats to all the peserta. Okey, baik. Hani, sekarang ni kita kat sini di episod yang kedua ni, apa kita nak buat ni? Kita sebenarnya sekarang kita nak bagi dia orang belajar dulu cara berlakonan tu. Okey, sebab kalau minggu lepas kita dah tengok dia orang berlakon drama aksi, minggu ni pula kita nak bagi dia orang genre yang berbeza, pengarah pun mesti berbeza, babe. Tapi ada dengar kan, pengarah ni you memang geng dengan dia sebab dah banyak drama you berlakon dengan dia kan. Jadi kita nak jemput pengarah jemputan untuk minggu ini. Berikan tepukan untuk Haikal Hanifah. Saya diberi tugasan untuk Fit for Action. Genre rom-com, romantic comedy. Tajuk cerita kita ni PS I Heart You.
Hari ni di mana kita ada director kita Haikal Hanifah, director yang baik, yang bagus. Okey, tadi kita dah sebut dah sebenarnya kita nak cari mereka yang boleh berlakon romantik. Kalau kita macam tengok balik apa filem romantik. Kalau macam zaman dulu apa? Awi era Sembilu. Tragedi Oktober. Tragedi Oktober. Dan sekarang ni kita nak cari pelakon yang akan diuji sisi romantik mereka. Jadi kalau Cik Haikal sendiri cari apa daripada mereka ni sebenarnya? Kalau minggu lepas ada aksi berbeza lah. Romantik ni mesti ada cabaran dia. Ada, romantik mesti ada cabaran dia. Sekarang nak cari pelakon romantik pun bukan senang. Tak ada berapa kejutan sangat mengenai karakter sebab dia diberi tahu awal. Jadi masing-masing saya nampak memang diorang buat preparation awal untuk bersedia untuk sebelum kelas. Cabaran fizikal, mereka yang dapat masa terpantas dapat watak utama. Tapi untuk drama kali ni, ada kemungkinan tak abang akan bagi watak utama dekat peserta lain? Saya tak nafikan semua peserta nakkan watak utama. Saya pun nak watak utama. Tapi macam kita tahu, siapa menang physical challenge, dia bukan watak utama. Kita kena tengok dulu performance dia macam mana. Kan, tak semestinya dia berlari laju, dia berlakon bagus. Tapi kadang-kadang dia adalah kemungkinan kat situ. Ada. Dia boleh bertukar. Tiba-tiba kalau yang fit tu bagus kan, cantik, bagus, tapi dia sekadar romantisnya tak sampai. Sekadar tiang lampu yang berdiri tegak yang mengeluarkan cahaya. Okey, Hani dah rasa nervous untuk peserta kita. Okey, jiwa tu kena keluar, betul tak? Jadi Michael, kita serahkan ke semua 12 orang peserta Fit for 12 Action orang kepada Haikal Hanifah. Silakan. Okey, Assalamualaikum semua. Saya suka cara dia mengajar. Dia mengajar sangat smart dan efektif. Semua sihat? Dah dapat skrip? Lisa. Saya sampai-sampai, saya tengok dia dulu. Because saya dapat info, kata dia adalah peserta terpantas. Jadi dia akan memegang watak heroin. Bila Lisa buka je skrip, watak yang Lisa dapat tu as Julia, dia ada bermain dengan cinta. Sebelum tu saya tak menjangkakan apa watak saya lah. Sebab minggu lepas dah dapat watak pengecut. Minggu ni dapat watak nerd, watak budak yang kena bully. So kira macam dah 2 episod, kau dapat watak orang ataupun budak yang lemah. Skrip tu Lisa cuba menjiwai, Lisa baca sinopsis karakter dari start sampai akhir. Julia ni kalau ikutnya karakter dia lembut, charming, tetapi Lisa tak. Lisa adalah sebaliknya. Oh wow, Julia ni sangat jauh dari karakter Lisa. Dia tak suka karakter popular girl. So dia tak confident nak jadi that. Tak sangka benda ni terjadi. Tiba-tiba Lisa menangis. Lisa menangis sebab Lisa mental. Tapi kali ni mental sampai Lisa boleh menangis. So nampak sangat Lisa memang susah nak menjiwai watak Julia. Tak macam bagi Lisa watak popular girl, perempuan macam ni, macam Lisa macam susah nak masuk. Tak semudah itu untuk saya tukar. Sebab tukar-menukar ni sebenarnya adalah benda yang kalau dah teruk sangat baru kita akan tukar. Okey, awak baik 2 line ni je. Saya nak tengok awak how you nak deliver line 2 ni. You pandang mata dia. Okey, you pandang kan ada muzik. Okey, pandang je. Silent. Saya rasa mungkin Abang Haikal nampak I tak confident. Jadi dia minta Raden dan Lenny tu test macam siapa yang boleh bawa watak ni. Saya akan bagi you all take a break kejap. Okay, you all tengok balik skrip tu. Okay. Go through. Hafal. Semua maintain dengan karakter yang diberi. Kecuali 1, 2, 3. You all 3-3 akan ambil karakter Julia. Sebab ni ada pertukaran macam dia belum confirm tukar. Dia akan nak tengok antara kita orang bertiga dalam masa yang agak singkat ni mungkin. Nervous.
saya ada macam agak risau, tapi risau dari segi semangat Lisa lah. Lisa start from zero. Radin, dia dah memang ada pengalaman berlakon, dah biasa dengan kamera, dengan apa-apa watak. Sebab sebelum ni pun dia cakap dengan Lisa, ya aku memang dapat watak-watak perempuan gedik, perempuan-perempuan yang macam ni. So dari situ, okey, ni kalau ada love story ni confirm dia dapat ni. Ini adalah peluang. Kalau saya tak buat habis baik, saya tak tahu bila saya dapat watak main lagi. Jadi macam Lisa tak puas lah. Mula-mula lah tadi, saya rasa tak biasa lagi. Tadi Radin membantu juga. Dan saya rasa bila saya pandang, saya try tadi, I'm try to crying. Tiba-tiba saya rasa macam, saya terus rasa saya boleh menjiwai watak Julia. And saya boleh feel watak tu. Okey. Sekarang Lisa boleh duduk dekat Mimi sekejap. Saya nak cakap dengan Mama. Then dia jumpa dengan Amar, saya tak tahulah dia borak apa dengan tangan dia begini. So saya cakap tak ada harapan ni kan, sebab saya tengok memang dia macam nak sangat Radin tu. Dia dah mencabar ketentuan seorang sutradara. Kau rasa apa yang kau rasa? Kau rasa, okey, abang tak boleh cakap banyak. Abang yang boleh beritahu kau A dan B. Jadi which one? Feel mana, Mak? Feel mana, Mak? Feel Lisa ke? Feel Radin? Okey. Berdasarkan daripada apa yang kita dah go through, saya buat keputusan kita akan ada pertukaran. Lisa akan pegang watak Mira. Tak apalah. Tapi macam okey, at least saya cuba, saya berani. Saya berani fight. Dan Lenny akan still pegang watak Tina. So, Radin akan pegang watak Julia. Okey? So, saya harap semua boleh bekerjasama. Okay, you kena ingat tu you punya position. Basically, apa yang you pegang, tangan mana. Ini kita panggil continuity lah. Continuity ni you kena jaga. Semua okey. Baru scene pertama. Harap dipermudahkan. Action. For you. For what? Cut. Alright, dapat. Okey. Okey, sekarang kita dah ada di lokasi penggambaran PS I Heart You. Okey. So kalau kita tengok dia dah set up apa semua, tapi masih lagi belum nak shoot. So kita rasa nak panggil Abang Haikal sekejap lah. Abang Haikal, boleh jumpa sekejap? Busy Abang Haikal. Boleh bang, kacau sekejap je. Okey abang, kita nak buat sebelum diorang start lah, mungkin abang sendiri boleh share sebagai pengarah kepada pelakon baru, apa tips untuk diorang menjayakan scene? Okey, tips untuk dia orang kita dah bagi tahu semalam. So dia kena lebih penghayatan. Okey, penghayatan kena lebih, kreativiti kena ada. Kreativiti kena ada untuk bercakap, bergerak. Terpulang saya cakap benda dia orang boleh share dengan saya. Apa yang dia orang nak buat, dia orang boleh buat. Jangan ikut apa yang saya cakap. Kalau ada benda, lontarkan, bagi tahu idea tu. Kalau kita agree, kita buat. Kalau tak agree, kita justify. Why cannot? Why boleh? Why tak boleh? Jadi itu yang saya dah bagi tahu dia orang. Pressure untuk bawa watak ni tu tak adalah. Sebab pada saya watak ni pun sebenarnya lebih kurang je macam saya. Cuma untuk nak kata ni memang spot saya ke apa ke, masa watak-watak yang diberi, semua contestant kalau boleh nak bawa watak utama. Jadi benda ni saya anggap rezeki saya buat yang terbaik lah. Okay, roll. And action. Morning guys.
Okay, cut. Alright. Agak mudah bagi saya untuk melakonkan watak Amar. Cuma sometimes bila kita memang ada karakter macam tu dan kita perlu lakonkan di hadapan skrin. So saya rasa macam agak susah sikit sebab kita kena jadi natural. Kita kena jadi natural. So kalau kita tak natural, kita akan macam mana cakap, dia macam kaku. Ni, orang kata kalau shoot drama-drama cinta macam ni, ada yang jatuh cinta tau dalam set. Hey, bukan dia orang je jatuh cinta. I pula jatuh cinta. Jatuh cinta dengan siapa? Farin. PS, I heart you. Action. Relax lah. Sarah, benda tak ada apa. Relax. Apa ni? Relax lah. Hari ni ada sikit aksi tapi bukan yang jenis tough fight, comedy fight. Oh, sebab dia comel sangat. So macam I minta sebab izin. karakter saya ni macam kelakar lah. So bila fight pun kena komedi, masuk komedi. During time fight itu, so saya sedar diri saya adalah watak Sarah yang mempunyai watak yang lebih kepada komedi. So the pergerakan tu saya ada suggest kepada Abang Haikal and he actually approved it. So I was quite happy that I could bring in my creativity on that part. Tak ada apa, kau relax lah. Okay, cut. Alright. Okay. Kenalah dengan dia. Dia boleh buat macam tu. Dia sesuai buat macam tu. Kalau saya buat macam tu, orang pegang kepala saya duk slapsticknya buruk kan. Tapi bila benda tu Kavita buat sebagai Sarah, saya rasa menarik. Semua orang cakap itu watak saya. Itu diri saya. Tak. Maksudnya apa yang saya bawa tu sampai lah. Saya seumur hidup saya tak pernah rampas sampai orang. Saya tak pernah berkasar dengan orang. Saya tak pernah tarik tangan perempuan tiba-tiba depan orang ramai, tak pernah. Saya tak, itu bukan saya. Saya kalau paling kuat pun saya marah, saya akan tinggi suara sikit, lepas tu saya akan diam. Saya tak pernah tarik. Pada hari on screen challenge tu, kita tengah buat scene dengan orang lain, tiba-tiba saya dapat info yang mengatakan Amanda dah memang tak sihat. Maknanya dia tak boleh perform. Jadi dia orang bawa dia ke hospital. Jadi saya masih menunggu, takut pergi hospital mungkin dia akan okey. Ujian darah dia akan okey ke. So kita akan dapat feedback yang positif ke kan pasal demam dia tu. Malangnya dia orang kata dia tak dapat meneruskan challenge. Action. Pagi. Ini adalah permulaan detik cinta antara aku dan dia. Okey, alhamdulillah. Okey, it's a wrap. Alhamdulillah. Ya. Alright, thank you. Good job. And action. Semua contestant kalau boleh nak bawa ke watak utama. Basically, apa yang you pegang, tangan mana. Ini kita panggil continuity lah. Continuity ni you kena jaga. Selamat kembali ke rancangan Fit for Action yang akan mengiktiraf pelakon lelaki dan wanita yang bakal mewarnai industri lakonan di tanah air kita. Okey, bersama dengan kita Datuk Yusof Haslam. Tepukan untuk ketua juri kita. Datuk Yusof ditemani juri jemputan iaitu pengarah untuk minggu ini Haikal Hanifah Lobang. Tepukan untuk pengarah kita.
Okey, kita persilakan Ratu Cantik dan Primadona filem Melayu, Era Fazira. Entah bagaimana sejak bila berbulan, tiba-tiba hati dan sepi berirama kembali. Jika minggu lalu tiada penyikiran yang berlaku, tapi bagaimana pula dengan minggu ini? Dan jika kita lihat yang berdiri di atas pentas sekarang, sekiranya anda perhatikan betul-betul, hanya 11 orang peserta saja. Dan mesti anda berasa hairan, di manakah peserta yang ke-12? Dan kami dengan berat hati ingin memaklumkan bahawa salah seorang peserta wanita iaitu Amanda mengalami masalah kesihatan dan telah dikejarkan ke hospital, dan pihak juri telah memutuskan Amanda not fit for action. Dan disebabkan masalah kesihatan ini, Amanda telah gagal melakukan tugasan on-screen challenge sekaligus menyebabkan beliau telah tersingkir. Jadi minggu ini pengarah telah pun membahagikan 12 peserta kepada 2 kumpulan. Jadi Hani nak persilakan sekarang kumpulan A dan kumpulan B maju ke depan. Dipersilakan. Baik, semua dah pun bersedia. Mari kita saksikan drama pendek arahan Haikal Hanifah, PS I Heart You. Kumpulan yang pertama, kita saksikan. Tak cerita ni dekat wayang. I busy lah petang ni. Besok. Tak faham masa ke? I tak suka orang paksa-paksa I. Kalau you nak sangat tengok, you pergilah tengok dengan orang lain. Zack, Madi. Sekarang ni kelas saya kan? Masuk kelas saya. Tanya pun marah. Bodoh deh. Tak faham masa ke? I nak you ikut I. Apa benda ni? Tak faham bahasa. Gimana? Relax. Apa tapi bahasa sangat sikit tak? Aku rasa tak elok kot kalau kau nak berkasar dengan perempuan macam tu. Kau tak payah sibuk Ni hal aku dengan dia. Kau selalu dapat sticky note macam ni ya? Hari ni birthday saya. PS I Heart You. Bersambung. Nak tengok sambungannya, teruskan bersama dengan kami. I rasa best sangat tengok cerita macam ni. Makes me feel happy. Itulah dia hasil lakonan dari kumpulan pertama yang terdiri pada Radin, Amir, Kavita, Muaz, Adil dan juga Lisa. Tapi cerita tadi dia macam ada cliffhanger sikit. Dia macam ada tanda tanya kat situ. Agaknya apa jadi dengan watak Julia tadi tu Tak apa, kita sambung dengan drama pendek PS I Heart You. Dari kumpulan yang kedua, kita saksikan. Terima kasih sebab tolong saya tadi. Saya dengar macam perut awak tu dah berbunyi lah tu. Kenapa kau duduk sebelah aku? Bukannya ada orang nak berkawan dengan aku pun. Duduk sebelah aku pun tak nak. Kau cakap dengan aku, tak ada siapa nak kawan dengan kau. Habis tu siapa? Ada apa-apa soalan? Anyone? Jangan bising. Jalan, Itik. Mana bertiga? Kenapa awak bully Ali? Tuan gurau ke? Gurau je, Puan. Gurau kasar. Terima kasih tau. Ali tahu Amar kat mana? Ada apa ni awak nak jumpa saya? Berlagu hujan merintik mengiringi lamu. Memang best lah. Tapi kalau anda nak saksikan video penuh perlu ke YouTube TV3. Tapi itulah dia hasil lakonan 12 peserta dalam drama PS I Heart You. Okey, guys, saya nak beritahu kepada semua para penonton, pastikan anda ke YouTube TV3 untuk menyaksikan drama penuh. Kami dah saksikannya, jadi kalau you tak saksikan memang sangat-sangat rugi. Sweet, buat saya terasa muda balik. Buat saya rasa macam nak bercinta lagi. Tak. Hello wife. Okey, dan kita tak nak membuang masa lagi. Sebenarnya kita ada sediakan satu video yang sangat special. Jadi jom sama-sama kita saksikan. 4 peserta di kedudukan terendah
Syahmi. Masuk kelas saya. Zoe. Oh, bertiga. Jumpa saya dekat office sekarang. Ideal. Cubaan yang ke-100 kali. Gagal lagi. Amanda. Itulah dia kedudukan calon-calon 4 peserta yang mempunyai markah yang paling rendah dan ada di antara mereka yang bakal tersingkir pada malam ini. Dan kepada peserta yang tiada di dalam video tadi, tahniah diucapkan kerana anda semua masih fit for action. Baik, anda masih berpeluang untuk mara ke minggu depan dan kami persilakan anda kembali ke tempat anda semula. Dipersilakan. Ya, kepada 3 peserta yang berada di kedudukan terendah, sila tampil ke hadapan dan berdiri di kotak panel yang telah pun disediakan. Dan kalau anda dapat lihat di pentas kami ini, satu petak kosong telah pun bertanda X kerana petak kosong itu milik Amanda Tan. Baik, sebelum kita ketahui siapakah di antara mereka yang bakal tersingkir, secara adilnya, apa kata kita dengarkan terlebih dahulu komen-komen khusus untuk mereka dari para juri. Kita mulakan dengan Abang Haikal sendiri untuk ketiga mereka. Silakan. Okey, kita mulakan dengan Zoe. Zoe, kalau kita tengok sebenar-benar, kalau betul-betul pensyarah bercakap, cara dia react, cara reaction semua, dia ada lain, akan nampak different. Kena banyak lagi praktis, kena banyak lagi tahu macam-macam benda untuk bawa otak tu. Okey, Kak Ira nak dengar pendapat Kak Ira tentang 3 peserta kami ni. Silakan. Syahmi, the first scene tu okay, not bad. You know, masuk ke kelas sekarang. Ya, sekarang. Okay, firm. Nampak, wah, okay. So, waktu awak enter dalam kelas tu pun nampak macam okay. Tetapi bila awak membuat lawak sikit, tapi agak kurang menjadi sebab repetition dan awak tak main graph. Okay, next, Aidil. Saya dah pesan dengan Aidil banyak kali dalam, kalau Aidil perasan, saya dah pesan. Aidil, jaga, jangan overreact. Bila you terlalu overreact, kebanyakan scene 1, scene 3, scene 5, scene 7, you overreact. Sepanjang masa you overreact sebab you nak perhatian. Tapi kadang-kadang dia jadi repeat tau. Jadi saya ada pesan itu sekali, tapi last sekali saya saja biarkan. Itu mungkin silapan yang awak harus hati-hati next time. Okey, kedua kiri kanan saya dah melontarkan dia punya pandangan. Tapi apa sekalipun, mana-mana pertandingan sekalipun mesti ada penyingkiran dan sebagainya, mesti ada. Walau the best mana pun berlakon, dia mesti ada yang lain tu agak kurang. Tapi overall dari segi pandangan saya, masing-masing telah menunjukkan sehabis mampu. Dan apa sekalipun bagi saya, you all bertiga, kalau salah seorang terkeluar ke, 2 orang terkeluar ke, bagi saya jangan patah semangat. Perjuangan harus diteruskan, kalau tidak di sini juga di luar. Ya, itu saja. Baik, para peserta kita, okey, anda berada di kotak yang telah pun disediakan. Okey, sekiranya skrin LED depan anda menunjukkan tanda X, ini bermakna perjuangan anda di Fit for Action berakhir di sini. Jadi mari kita lihat peserta manakah who is not fit for action. Itu dia keputusannya. 2 orang tersingkir, iaitu Syahmi dan juga Amanda. Dan kita ucapkan tahniah kepada Aidil dan juga Zoe kerana anda berdua masih fit for action. Sila kembali menyertai bersama rakan-rakan anda. Okey, Syahmi telah pun tersingkir. Mungkin kita nak dengar kata-kata akhir daripada you sendiri. You peserta yang pertama, peserta kedua lah yang tersingkir. Yep. Kata-kata pada juri dan para peserta yang lain. Alright, firstly to the judges, thank you for your honest criticism. Saya terima. Guys, keep it up, man. Apa yang saya belajar kat sini, never give up on your dreams. At some point, bila saya traffic for action, actually I was doubt myself.
saya just thought that I just want to go for this audition. Somehow kalau dapat, then maybe I have a chance for me to go through the industry. Tapi kalau tak ada, then I will just shut off my dreams. I will do something else. But thank God, you guys helped me a lot. Everyone, I'm a fighter. Macam Dato' Yusof cakap, I'm a fighter. Come on, Syami. Come on, Syami. Yep. And you guys, do your best. Baik, itu dia kata-kata akhir dari Syami. Dan Syami, jangan patah semangat. Baik, dan Syami, dengan ini juga kami terpaksa mengumumkan yang bahawa anda perlu meninggalkan pentas Fit for Action. Terima kasih Syami, selamat berjaya. Terima kasih Syami. Malangnya Syami is not fit for action dan ini bermakna kita telah sampai ke penghujung rancangan untuk minggu ini. Kami di Fit for Action ingin merakamkan terima kasih kepada semua juri kita, terutamanya juri jemputan Era Fazira dan juga Haikal Hanifah kerana sudi bersama dengan kami minggu ini. Ya, dan Dato' Yusof terus kekal bersama kami. Anda lah ketua juri kami. Okey. Baik, cukup menarik untuk kita terus ketahui apakah cabaran-cabaran para peserta pada minggu depan dan apakah genre mereka dan siapakah pengarah kita untuk minggu hadapan. Kalau nak tahu, teruskan bersama dengan kami di minggu hadapan. Kita jumpa di episod akan datang dalam Fit for Action. Saya harap anda tidak berada di tahap yang selesa. Saya rasa saya ada chance. No, give your best, do your best. Macam saya katakan, membezakan kita adalah usaha kita dan keinginan kita. Minat, semua orang minat. Nak popular, semua orang nak popular. Tetapi sejauh mana pergi, itu terletak pada bahu anda.